Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Saya masih lagi berada di jambatan gantung ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang baru kita terima. Perbicaraan 1MDB Tenoh Najib Razak. Di mana dilaporkan di Edge Market, satu portal antarabangsa yang ditonton oleh seluruh dunia. Perbicaraan melibatkan Husni, iaitu bekas bos-bos juga di dalam 1MDB, di mana peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Shafie Abdullah berkata bahawa beliau bertanggungjawab dengan kerugian yang besar kerana beliau menandatangani dokumen. Walau bagaimanapun, Husni menjawab dengan nada yang agak marah kerana dia kata dia sudah berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada bosku Najib Razak, kemudian dia kata dia hanya menurut arahan saja, menurut perintah sahaja. Sebelum ini di dalam perbicaraan itu juga Husni turut menyatakan bahawa dia sebenarnya sudah pun meminta penjelasan dan sebagainya daripada Najib Razak, tapi Najib Razak tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, tetapi menurut beliau tidak ada kepedulian yang serius. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kasihanlah kalau Husni menjadi kambing hitam dalam kes ini. Kerana saya pun setuju bahawa yang betul-betul berkuasa, yang betul-betul memberikan perintah, yang betul-betul ada power untuk sama ada meluluskan atau tidak itu Najib Razak. Okey. So, kalau nak tahu siapa yang bertanggungjawab, bagi saya kedua-duanya harus ada tanggungjawab bersama dengan kerugian besar di negara Malaysia itu, iaitu dana kewangan kekayaan negara Malaysia. Walau bagaimanapun, Najib tetap perlu menggalas tanggungjawab yang paling besar kerana dia adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Bukan saja Perdana Menteri, tetapi dia juga adalah Menteri Kewangan, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi dia perlu mengetahui segala selok-belok. Mustahil dia tak tahu. Tapi dia selalu kata tak tahu. Jadi kita percayalah bahawa dia tak tahu. Cuma saja dia ada tim sepatutnya untuk membuat kajian lebih mendalam sebelum melaksanakan apa-apa kerjasama atau membentuk syarikat, apalagi kalau melibatkan wang dana kekayaan Malaysia yang bernilai berbilion-bilion. Okey, so sudah sampai di seberang. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, satu saja harapan daripada saya, daripada rakyat Malaysia, adalah supaya kes ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan adil, untuk memastikan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan undang-undang, rukun negara kita terjaga dengan baik. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Salah tetap salah. Walau bagaimanapun, perbicaraan harus adil dilaksanakan untuk memastikan bahawa Okey. Baru kawan tadi suruh promosi. Saya berada di Kalangadan. Di Kalangadan, Kampung Kalangadan di Kota Belud. Kalangadan Eco Park. Memang sedap tempat ni. Udaranya nyaman. Sekarang sudah panas, tapi kerana udaranya nyaman, sangat bagus. Semua rakyat negeri Sabah, negara Malaysia, kalau kamu ada masa boleh datang ke sini. Ini tempat entrance dia. Dia punya staff semuanya memang best. Semua mesra-mesra. Ada tempat makan juga. Ada tempat makan. Kemudian entrance dia ada tempat makan. Dan ini tempat stay. Ada tempat stay. Tempatnya memang bersih. Baguslah. Saya suka tempat ini. Satu hari nanti mau balik di sini lagi. Sebab tempat ini bersih dan terjaga dengan baik. Kita harap semoga tempat-tempat begini akan terus dijaga untuk memastikan kelestarian dan memastikan supaya anak cucu kita nanti ada tempat untuk mereka berkunjung sekali lagi. Alright, kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, UMNO dalam bahaya, sungguh-sungguh dalam bahaya, kerana beberapa keadaan yang membuatkan UMNO terseret di dalam kebahayaan yang amat besar. Tidak dapat dinafikan, salah satu punca UMNO BN kalah PRU yang lalu kerana 1MDB, Najib Razak. Lepas itu banyak lagi kes-kes penyelewengan yang lain yang akhirnya digunakan oleh musuh-musuh UMNO BN untuk menjatuhkan, dan akhirnya tersembam jatuh UMNO. Ada satu tulisan daripada seorang pakar politik di negara Malaysia, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman, yang diterbitkan di BH Online, beritaharian.com, bharian.com.my, dengan diberi tajuk isu 1MDB terus meracun UMNO. Saya setuju, dan saya kongsikan kepada kamu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tulisan bijak pandai seorang profesor. Ibarat retak menanti belah, pelbagai kenyataan dan insiden berlaku sejak akhir ini semakin menyerlahkan lagi kekalutan sudah sedia melanda UMNO. Ia menjadi semakin parah, tuan-tuan dan puan-puan, terutama yang menyentuh krisis kepimpinan dan sokongan tertentu terhadap golongan berbalah dalam parti UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kenyataan bersifat membuka pekung di dada disebabkan rasa tidak puas hati maupun atas nama pendirian ternyata menampakkan ketidakstabilan serta percakaran berterusan dalam parti yang mudah dapat dihidup. Lantas ia terus mengundang perpecahan dan kemunculan lebih banyak puak berbagai peringkat. Hal ini bukan kenyataan bersifat rekaan, sebaliknya dikutip daripada hasil ciptaan yang dicetuskan oleh parti sendiri. Sejak awal isu 1MDB meledak lagi, jelas kelihatan sudah ada percanggahan pandangan berhubung kes sensasi itu pada semua peringkat, baik dalam kalangan pemimpin dan pengikut sehingga kepada rakyat. Tidak heranlah sejak itu beberapa pemimpin parti secara terbuka telah membuat kenyataan dan komentar, sama ada secara langsung atau tidak, berhubung isu serta individu terpalit dalam skandal terburuk sejarah tanah air dan dunia, dengan pelbagai telahan dan andaian, sehingga mendorong kepada pendirian pribadi. Ada yang masih tegar menyokong, tetapi tidak kurang juga yang tegar menyanggah. Namun paling menarik dan terkini adalah kenyataan daripada timbalan Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Muhammad Hassan, atau lebih mesra dengan gelaran Tok Mat sendiri, yang melontarkan pandangan terhadap isu membabitkan bekas ketua lain sendiri, iaitu bekas Perdana Menteri Najib Razak. Muhammad, yang juga adalah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau, sebenarnya banyak membuat kenyataan menjurus kepada perlunya hukuman setimpal ditegakkan dan tindakan sewajarnya diambil terhadap isu yang menjadi liabiliti besar menghantui parti UMNO, sekaligus meranapkan UMNO dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum yang lalu. Malah BN turut kelihatan sekutu kuatnya di Sarawak. Turut kehilangan sekutu kuatnya di Sarawak gara-gara insiden kes 1MDB menghilangkan keyakinan rakyat. Pandangan itu jika diamati dengan hati terbuka dan penuh tawaduk, sememangnya ada merit. Ya, saya setuju ini. Sememangnya ada merit dan amat berkaitan untuk dibincangkan. Walaupun Tok Mat dalam kenyataan lain menjelaskan ia diambil di luar konteks. Reaksi terhadap isu 1MDB berdasarkan komentar sinis dilontarkan melalui Suara Rakyat. Majoriti merasakan seolah-olah tiada kesaksamaan dalam pelaksanaan hukuman kes, dengan membezakan antara kes mencuri di pasar raya berbanding kes 1MDB. Diakui ilmu dan literasi rakyat Maharin mungkin belum sampai ke tahap sewajarnya dalam bidang ilmu hukum. Tetapi berdasarkan kacamata umum itu, kes sebesar ini kelihatan seolah-olah tidak menampakkan apa-apa kesan. Bagi golongan ini, jika 2 mahkamah dan 4 hakim belum dianggap memadai, apalagi yang cukup?
Dengan kata lain, inilah inti parti tersirat dalam kenyataan terkini Tok Mat Hassan seperti yang disiarkan dalam portal yang boleh diakses oleh semua. Hakikatnya, kenyataan Tok Mat Hassan itu boleh dibaca sebagai kerisauan dan kegusaran yang memang kena pada tempatnya. Liabiliti besar membelenggu parti masih belum menemui penyudah dan nukla lagi. Jadi bagaimana agaknya persediaan dan kekuatan parti boleh diperkasakan bagi menyiapsiagakan serta melengkapi diri untuk menghadapi PRU 15 nanti. Ini bukan soal keinginan membuak untuk melihat individu terpalit diumban ke dalam bersorak kemenangan atau mendukung prinsip keempat rukun negara semata-mata. Di samping itu, komentar Tok Mat lebih terdorong kepada soal survival parti, mengembalikan maruah parti yang tercalar dan keyakinan rakyat, ketegasan parti serta masa depan pemimpin dan pengikutnya sendiri. Malah, bagi kes seumpama ini, ia bukan soal UMNO sahaja. Kerana tidak kira sebelah mana, parti atau ideologi mana sekalipun, semua pihak terutamanya pemimpin parti dan ahli parti sendiri sejujurnya perlu untuk melihat kenyataan timbalan Presiden UMNO itu melalui mata hati dan panca indera luhur dan tulus. Bukan hanya mengikut kecenderungan dan sokongan atas nama individu atau apa alasan sekalipun. Dalam soal sebegini, tiada siapapun selayaknya yang boleh mengatasi undang-undang, kepentingan parti dan negara. Biar sehebat manapun individu yang diagungkan itu, jika survival parti dan kelangsungan urusan membina negara tergugat, angkara perbuatan mendatangkan mudarat, bersedia dan berlapang dadalah menerima hakikat dan ketentuan. Demikian mungkin antara maksud tersilat yang terkandung di dalam kenyataan timbalan Presiden UMNO yang perlu dipahami dan dihayati sepenuhnya oleh rakyat. Menyentuh mengenai PRU pula, mungkin tidak keterlaluan untuk mengatakan jika senario sebegini terus menghantui parti bakal bertanding. Apakah tidak mustahil jika dikatakan hasil PRU nanti akan menyaksikan keputusannya akan tetap tergantung seperti berlaku ketika ini? Lalu apakah kita terpaksa mengharapkan kebergantungan melalui pemufakatan untuk membentuk kerajaan yang akan terus menyuburkan lagi insiden lompat parti sekiranya akta anti lompat parti tetap kekal membeku? Jika demikian, bagaimana agaknya nasib dan masa depan negara bertua ini tanpa kestabilan politik? Bukankah kita sudah terlalu banyak menghabiskan masa dengan pergelutan dan kekalutan perebutan kuasa, sedangkan jiran tetangga sudah semakin jauh maju ke hadapan? Renungkanlah. Ditulis oleh penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ditulis oleh Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel yang kita jumpa lagi. Bye-bye.